Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Alhamdulillah, kembali bersama dengan saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik, kekal duduk di rumah, yang mana dalam keadaan air naik ini berjaga-jaga, berwaspada, jangan main air banjir, dan pastikan anda semua menjaga keselamatan anda, terutamanya anak-anak. Jangan bagi mereka mandi banjir dan sebagainya, dan pastikan keselamatan anda yang paling utama. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada hari ini bertepatan dengan isu semasa kita pada hari ini, kita akan membincangkan satu topik berkaitan dengan fiqh, iaitu fiqh banjir. Banjir pun ada perbincangan di dalam agama kita. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Al-Fadil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah Ustaz. Apa khabar Ustaz? Punya rumah. Rumah ada tenggelam banjir tak Ustaz? Rumah Alhamdulillah, tapi di kampung kena jugalah. Allahu Akbar. Jadi Ustaz, perkara ini menjadi satu kegusaran kepada seluruh rakyat Malaysia, dan Ustaz, kita mengucapkan takziah kepada keluarga yang terlibat dengan banjir ini Ustaz. Dan mungkin pada hari ini Ustaz, kita nak merungkai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan banjir. Sebab banjir ni bukannya selalu berlaku Ustaz. Jadi bila jarang berlaku, jadi mungkin masalah-masalah ni jarang kita sebut. Dan hari ini kita nak menceritakan tentang isu banjir. Kepada para penonton yang ada kekeliruan, yang nak bertanya kepada Al-Fadil Ustaz, boleh call kita di talian 1-800-88-1677 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik Ustaz, kita tak nak buang masa sebab soalan berderu-deru masuk ke Facebook kita Ustaz. Jadi kita nak terus kepada soalan pertama. Boleh Ustaz? Boleh. Baik, kita nak bersama dengan Nur Yaya. Yaya, Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Soalan saya, apakah perbezaan makna banjir dari segi sains dan ilmu Islam, dan apakah natijah daripada bencana banjir? Mohon pencerahan Ustaz, jazakallahu khair. Biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan pengemudi ataupun moderator kita pada pagi ini, Dai Aiman, kemudian juga sahabat-sahabat kru penerbit kita yang tidak berputus asa kan, dalam keadaan hujan juga, dalam keadaan yang kita kata berbagai ujian juga, dapat hadir dan kita bersama-sama dapat berada pada program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Dan tidak dilupakan juga kepada semua sidang penonton rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kadang-kadang tu kita tak kena, mungkin ahli keluarga, mungkin di kalangan sahabat handai dan sebagainya yang terlibat dengan apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini, insya-Allah. Baik, jadi berbalik pada soalan kan. Jadi awal-awal terus soalan tu bagus juga. Sebab nama pun Tanyalah Ustaz kan, insya-Allah. Baik. Jadi bila kita sebut tentang perbezaan sains dan sebagainya ni, jadi secara umumnya kita kata faktor-faktor yang menjadikan penyebabnya banjir ni secara umumnya ada dua daripada sudut sainsnya. Yang pertama adalah faktor yang melibatkan kita kata semula jadi, faktor hujan, faktor air pasang, faktor pelebaran sungai yang kita kata semula jadi dan sebagainya. Maka semua itu menjadi penyumbang kepada apa yang berlaku pada hari ini. Dan kemudian juga daripada sudut faktor manusia itu sendiri, mungkin daripada sudut kita kata pembangunan yang tidak terkawal, kemudian juga sistem peparitan, kemudian juga daripada sudut yang pelbagai persekitaran alam dan sebagainya yang kurang ataupun tidak terjaga, dengan penebangan hutan dan sebagainya, yang menyebabkan
munculnya ataupun menyumbang kepada apa yang berlaku pada hari ini. Tapi daripada sudut Islamnya, kalau kita perhatikan, kita tengok, dan kalau kita pergi kepada perbincangan daripada sudut jabatan perangkaan ataupun daripada sudut pengairan dan saliran yang telah pun dikeluarkan, rupanya kita di Malaysia ni 9% kawasan kita di Malaysia ni dia lebih hampir ataupun kita kata berkemungkinan kawasan itu boleh dilanda banjir. Sekitar lebih kurang dalam 28,000 ataupun 29,800 km persegi yang memang kawasan itu berisiko untuk terkena banjir. Kan, jadi mungkin di tepi sungai, di kawasan tertentu dan sebagainya. Jadi ini kita kata memang dah ada dia punya persediaan lah. Cuma daripada sudut kita sendiri, kalau lihat daripada sudut hukum, maka di sini tidak ada sebenarnya fiqh secara khusus membahaskan tentang berkait dengan isu-isu banjir. Tetapi daripada sudut qadaya fiqhiyah mu'asarah ataupun dipanggil sebagai isu-isu semasa, maka di sana ada beberapa karangan ataupun perbincangan di kalangan para ulama, iaitulah ahkamu al-ibadah al-khassah, hukum hakam ibadat khasah muta'allaq bi faidanat, yang berkait rapat dengan banjir. Jadi tuan-tuan dapat satu perkataan bahasa Arab hari ni, faidanat, iaitulah maksudnya banjir. Saya sebut Ustaz Okey. Faidanat. Betul. Betul Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Kan. Okey. Bukan donat saya. Bukan donat. Walaupun dekat-dekat ada tu kan. Dekat-dekat. Okey. Kemudian juga ada sebahagian para fuqaha ataupun para alim ulama dia guna perkataan suyul. Disebut oleh Imam Mujahid dan beberapa orang di kalangan para ulama. Suyul ni pun maksudnya pengairan air lah. Maksudnya tiba-tiba dia jadi macam banjir jugalah. Jadi faidanat ataupun suyul itu merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berkait rapat dengan apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Baik. Jadi itu secara ringkas. Maksudnya di sini kita boleh katakan kalau ikut Kamus Dewan dan sebagainya, air naik ataupun tiba-tiba dalam keadaan kita kata naiknya air dengan tidak terkawal dengan sebab hujan dan sebagainya, maka menyebabkan banjir. Itu kita kata ada sikit daripada sudut sains, ada sedikit daripada sudut fiqh. Dan natijahnya, kalau kita tengok daripada sudut natijah ini pelbagailah, ada perkara yang baik. Contohnya kalau kita tengok pada zaman sejarah seperti mana Allah sebut dalam surah Hud ayat 41, 42, 43, 44 dan seterusnya, kita akan melihat bagaimana Nabi Nuh AS itu banjir paling besar. Sehingga kata Saidina Abdullah ibn Abbas, sehingga semua makhluk ni lenyap. Melainkan yang ada dalam bahtera. Sebab tu dipanggil Nabi Nuh AS dipanggil Abul Bashar, bapa kepada manusia. Sebab yang daripada zaman Nabi Adam AS sampai Nabi Nuh tu semua habis yang tak beriman tu, melainkan yang naik bahtera tu saja. So kalau kita tengok rupanya benda ni telah pun berlaku, dan kemudian hari ini pada tahun kehidupan kita, pada zaman sahabat Saidina Hamzah sebagai contoh, banyak riwayat-riwayat yang sahih menyebutkan tentang sehinggakan di Uhud itu boleh banjir. Masya Allah. Dan boleh nampak kaki Saidina Hamzah sehingga sahabat-sahabat terkejut. Abdullah bin Amr Al-As, ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya. Maka mereka menyempurnakan semula. Maksudnya jenazah syuhada ini dia kekal. Itu antaranya lah sebab apa Saidina Hamzah berlaku banjir pada waktu itu dan kekal dia punya kehidupan ataupun kita panggil sebagai tubuh jasad badan Saidina Hamzah. Dan kalau kita melihat daripada sudut yang lebih seluas lagi, natijah ni pelbagai. Saya sebut tadi, ada natijah tu jadi baik. Maksudnya seperti mana yang berlaku kepada Nabi Nuh AS. Kan Allah dah bagi dah awal-awal, Allah dah bagi petunjuk isyarat buat kapal bahtera dan sebagainya, maka kebaikan untuk Nabi Nuh dan pengikut-pengikut Nabi Nuh AS. Ada banjir yang menyebabkan sebagai musibah, kemusnahan dan sebagainya. Jadi natijah tu boleh kita katakan dalam bentuk yang pelbagai dan juga ada baiknya dan juga ada hikmahnya. Wallahu a'lam. Maknanya Ustaz, Allah SWT nak membersihkan bumi kita, Ustaz, betul Baik, dan dalam keadaan sekarang ni Ustaz, kita ditimpa dengan dua musibah, iaitu dengan COVID-19 dan juga musibah banjir. Di sahabat kita ada satu soalan yang cukup menarik Ustaz, kita nak raikan di Facebook, boleh Ustaz? Boleh. Baik, bersama dengan Intan Zurina. Dalam keadaan sekarang ini di pusat pemindahan sementara, mangsa banjir bersesak-sesak. SOP mencegah COVID-19 mungkin sukar dilaksanakan sepenuhnya. Manakala yang lebih penting, penempatan mangsa banjir seramai mungkin atau penghadkan mangsa banjir untuk membendung wabak COVID-19. Terima kasih atas pencerahan. Manakah yang lebih penting ni Ustaz? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia sebenarnya bila kita kena dua-dua ni, dua-dua tu penting. Sebab dua-dua tu mengancam nyawa.
Dua-dua ni terlibat daripada sudut maqasidus syariah seperti mana disebut oleh Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat. Maksudnya agama ataupun diri ataupun nyawa itu juga antara benda yang sangat penting. Jadi di antara banjir dan juga di antara COVID-19, maka di situ kita kata kalau dari sudut jarak, SOP dan sebagainya, ia memang patutnya dijagalah. Dan kemudian juga daripada sudut mangsa-mangsa yang berkaitan, segala hukum hakamnya banyak sebenarnya. Kalau kita perhatikan daripada sudut penjagaan aurat, daripada sudut yang pelbagai, daripada sudut penjarakan, daripada sudut solat dekat masjid. Kalau dekat masjid, maka masjid pula ada hukum-hukum yang berkait. Jadi boleh kita katakan bahawa kedua-dua itu adalah tak boleh tidak dan juga tak boleh ditinggalkan salah satunya. Daripada sudut penjagaan COVID itu sendiri, SOP-nya, dan juga daripada sudut menyelamatkan masa-masa banjir. Jadi kita tidak ada di sana mana yang utama, kan? Maksudnya selamatkan masa banjir, COVID tak apa. Ataupun selamatkan daripada masa-masa tu COVID tapi banjir biarkan saja. Tak. Dua-dua itu adalah perkara yang sangat penting. Tidak ada balance ataupun kita kata tidak ada mana dahulu, mana kemudian. Jadi daripada sudut aulawiyat, keutamaannya seperti mana disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, nyawa dia tetap di label nyawa tu, dan menyelamatkan nyawa itu adalah perkara yang sangat penting di antara kedua isu yang berlaku ini. Wallahualam. Okey, baik Ustaz. Tadi Ustaz ada sebut tentang bagaimana isu banjir ini ada berkait rapat dengan isu ibadah. Dan selepas ini kita akan menjawab persoalan-persoalan berkaitan dengan ibadah. Para penonton, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita doakan agar mangsa yang terlibat dalam banjir ini dipermudahkan segala urusan dan mudah-mudahan air dapat surut dengan segera dan kita dapat teruskan kehidupan dengan segera. Baik para penonton sekalian, pada hari ini kita membincangkan satu topik yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan fiqh banjir. Dalam agama ada menggariskan beberapa hukum berkaitan dengan isu ketika mana berlakunya banjir. Baik para penonton, kita nak raikan soalan di Facebook. Boleh saya? Boleh. Bersama dengan Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Semoga dalam rahmat Allah SWT. Soalan saya, bagaimana untuk menghindari kejadian penyakit bawaan air seperti taun yang mungkin terjadi selepas banjir dan bila pulang ke rumah masing-masing? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Pak Su kita. Baik, jadi persoalan ni dia lebih kepada sains sebenarnya, daripada sudut pencegahan. Tapi kita boleh katakan sebagai rupanya penyakit bawaan air ni lebih daripada 10. Oh, lebih daripada 10. Dia ada di sana hepatitis A, ada di sana kolera taun, ada seperti mana penyakit yang melibatkan mata, yang melibatkan juga daripada bawaan daripada kencing haiwan, seperti tikus, kucing dan sebagainya. Ada penyakit-penyakit yang begitu banyak, lebih daripada 10 pun, maka sudah tentu langkah-langkah pencegahan sangat penting. Baik, yang pertama sekali kalau kita tengok di sini yang digariskan oleh Jabatan Kesihatan Malaysia, ada mereka nyatakan lebih kurang pada tahun 2008 lagi, awal lagi maksudnya, iaitulah berkenaan pertama sekali daripada sudut langkah penjagaannya ialah jangan mandi air banjir. Kan. Jadi ini bagi anak-anak, bagi apa semua ni jangan, kerana kita tak tahu. Sebab tu bila kita bincang daripada sudut hukum, di sana ada sainsnya juga yang kita perlu perhatikan. Jadi tanpa ada apa-apa kepentingan, tidak ada apa kita kata isu menyelamatkan ataupun apa kepada masa banjir, maka jangan kena air banjir. Itu yang pertama, terutama pada anak-anak kita. Yang kedua, pencegahan juga ialah daripada sudut semua yang kita kata sebagai barang-barang yang melibatkan barang-barang elektrik ni ataupun suis-suis semua tu kita matikan. Yang itu juga bukan setakat tahun, mungkin renjatan elektrik dan sebagainya boleh berlaku. Benda yang kita tak nampak dan benda tu berlaku pun hakikatnya pada hari ini. Jadi kita kena perhatikan. Itu yang kedua. Yang ketiga juga daripada sudut air yang kita minum. Air yang kita minum ni, sebab tu bantuan sekarang ni alhamdulillah kalau kita pergi tengok di mana-mana, air-air dalam bentuk air mineral dan sebagainya itu adalah benda yang sangat utama sebenarnya yang diberikan kepada masa banjir. Sebab apa? Air banjir ni bukan tak boleh.
Jadi daripada sudut, dia ada daripada sudut hukum, ada daripada sudut sains. Sainsnya boleh jadi bakteria, boleh jadi virus, boleh jadi pelbagai sebab bercampur-campur. Jadi pada waktu itu memang itu antara langkah pencegahan yang sangat penting. Di samping itu juga orang-orang tua dan sebagainya yang mudah sensitif. Kan, jadi cuba untuk dapatkan bekalan air bersih yang sepatutnya, mungkin bantuan daripada pihak-pihak tertentu, daripada NGO, dan terutamanya saya sangat bila tengok tu pilu juga, sedih juga tengok daripada seluruh timur barat semua datang untuk bantu di Shah Alam dan sebagainya. Ini jazakumullah khair jazak, moga Allah beri kebaikan, ada bawa bot, ada bawa pelbagai kan, sekadar usaha yang mampu, maka kita kata itu antara benda yang sangat penting daripada sudut kita sebagai rakyat Malaysia, insya-Allah. Wallahualam. Sebab saya puji Ustaz rakyat Malaysia yang mana mereka semalam pun saya ada join tim 4x4 Ustaz. Mereka masuk ke kampung-kampung bawa bantuan dan sebagainya untuk membantu masyarakat rakyat Malaysia ni Ustaz. Baik, kita ucapkan tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia. Baik Ustaz, kita nak raikan pemanggil di talian. Kita bersama dengan Norini Abdul Latif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Saya Norini binti Abdul Latif daripada Buntung, Ipoh, Perak. Ya, banjir ke rumah tu? Tak ada nak ni. Soalannya, macam mana Okey, nak silakan. solat jika banjir sedang berlaku dengan keadaan alam sekitar kotor? Itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih Da'i dan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harap-harapnya rumah Puan Norini tak banjir lah ya. Okey, baik Ustaz. Soalan yang cukup baik. Macam mana Ustaz kita nak solat dalam suasana banjir ni? Tambah pula airnya, bak kata Ustaz tadi dah bercampur macam-macam. Tak tahu macam mana kita nak solat pada kataan kita ketika banjir ni Ustaz. Silakan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, bila sebut tentang solat ni, pertama Allah sebut dalam surah At-Taghabun pada ayat yang ke-12, Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Maka kamu datangilah apa perintah-perintah ataupun yang Allah perintahkan kepada kita sekadar termampu kamu. Jadi kita kata dalam keadaan solat, dalam keadaan apa dan sebagainya, kita datangi sekadar termampu kita. Dan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Imran bin Husain, Nabi SAW menyatakan Sayyidina Imran bin Husain ketika itu sakit, dalam keadaan sakit, istilahnya buasir. Maka dia nak solat tu sukar sikit, maka dia bertanya kepada Nabi SAW. Nabi pun berkata salli qa'ima. Mula-mula solat keadaan berdiri, fa illam tastati, kalau kamu tak mampu maka faqa'idah, salat duduk, kalau tak mampu fa'ala jambin, maka kamu mengiring. Dan kemudian kalau kamu tak mampu juga, kata Nabi SAW dalam riwayat An-Nasa'i dan juga tambahan dalam hadis lain sahih, fa mustalqiyah, maka salat dalam keadaan terlentang. Jadi hadis ini dia fokus kepada sakit. Tapi ramai di kalangan para ulama, Al-Hafiz Imam Ibn Hajar dan sebagainya, maksudnya dia dalam keadaan satu orang tu memerlukan solat yang kalau tak boleh duduk, dia tak boleh berdiri, dia kena duduk. Jadi keadaan banjir dan sebagainya ni, kadang-kadang dekat bawah tu air dah. Kan? Jadi macam mana kita nak sujud? Lemas. Jadi lemas kan, nak solat atas kursi. Jadi sebenarnya perbahasan juga solat di atas air ni dibincangkan oleh para ulama. Antaranya Syekh Dr. Mazuk At-Tarifi dalam kitab beliau berkait dengan sifat solat Nabi SAW membincangkan tentang solat di atas air ni. Kan? Tapi hakikat sebenarnya boleh solat di atas air, tapi bukanlah sampai saja pergi solat. Nak dapat viral kena apa kan, letak sejadah dalam sungai kan, letak sejadah atas batu sujud dah. Ini kita kata ada keadaan tertentu yang kita boleh solat di dalam air itu sendiri. Jadi macam mana keadaan solatnya? Sekadar mana yang kita mampu. Kalau kata di situ air tu baru sikit-sikit boleh sujud, kita kata setakat tempias saja kan, ataupun sikit-sikit boleh sujud. Tapi kalau tak boleh tu, kalau sujud tenggelam ke apa, jangan sujud, tapi atas air saja. Atas air saja, maksud kita sujud atas air. Ada dia punya kaedah-kaedah yang tu dibincangkan panjang oleh Syekh Dr. Mazuk At-Tarifi dalam kitab beliau. Cuma kita nak kata solat dekat rumah, solat tempat di mana-mana, pertama sekali kalau tempat pemindahan ataupun kita kata pusat banjir sementara ni, yang tu solat dalam keadaan sempurna lah. Tapi masalahnya sekarang kalau dekat rumah, pakaian tu saja yang ada. Dah ada atas-atas pula dah kan. Allah. Kan. Jadi macam mana nak solat? Kita kata datangi solat itu sekadarnya, dan baju tu yang terkena lumpur, terkena air semua tu dianggap bersih selagi mana tidak nampak najis yang jelas. Tak nampak jelas. Tak nampak jelas ada najis. Ada najis. Jadi dianggap sebagai bersih daripada sudut tu. Maksudnya lumpur pun, sedangkan kita bertayamum. Dalam surah Al-Maidah Allah sebut dalam ayat yang kena, Allah menyatakan fatayammamu sa'idan tayyiba, maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu tanah yang suci.
Maka lumpur apa semua ni kita kata nak dapat tayamum tu asal daripada benda tu. Lumpur, tanah dan sebagainya. Maka yang tu dianggap suci dan dia tidak termasuk dalam perkara yang najis ataupun membatalkan solat kita. Kalau Jadi ada bau Ustaz, macam bau bangkai ke? kalau bau tu kita kata kalau boleh dicucikan di tempat-tempat kawasan banjir yang selamat lah. Kan jadi waktu tu kita cucikan ringkas-ringkas lah. Dan yang akhirnya kita solat dan berserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting jangan tinggal solat. Baik. Apa keadaan pun jangan tinggal solat. Itu yang paling penting Ustaz. Ya. Jadi sahabat kita nak tanya tentang sambungan daripada solat ni Ustaz. Daripada Saziatus Siddiq. Bagaimana sukarelawan yang terlibat dalam membantu masa banjir disebabkan kekangan waktu, menyebabkan terlepas waktu solat. Apakah mereka dibolehkan melakukan solat jamak atau solat qada sahaja kerana kelewatan dalam melaksanakan solat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Saziatus Siddiq. Kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i disebut oleh Imam Khatib Syrbini dan juga Imam Nawawi, jamak solat ni dia 4. Sebab dia boleh jadi kepada 4 perkara. Baik. Yang pertama sekali ialah kerana musafir. Itu boleh jamak lah. Maksudnya kita kena beza jamak dengan qasar. Yang kita bincang ni jamak saja. Maksudnya Zuhur 4, Asar 4 kita himpunkan. Itu dipanggil jamak. Kalau qasar tu maksudnya dua-dua pendek kan. Kita tak bincang tentang isu qasar sebab dia tak melibatkan musafir. Jadi kita bincang isu jamak saja, maksud himpunkan solat. Baik, maka kata Imam Khatib Syrbini dan Imam Nawawi, pertama disebabkan kita kata tadi musafir. Yang kedua disebabkan hujan. Disebabkan hujan ini boleh jamak, tapi ada syarat-syarat dia. Itu yang disebut oleh Imam Ibn Qudamah, disebut oleh Imam Khatib Syrbini dan sebagainya. Ulama-ulama kita juga dalam mazhab Syafi'i menyatakan syaratnya pertama didirikan di masjid. Hujan yang betul-betul lebat. Kemudian juga dia mesti jamak takdim saja. Dan didirikan oleh imam di masjid lah. Kita kena ikut, bukan seorang-seorang kat rumah. Allahu Akbar kan. Kenapa jamak? Hujan, dia kata hujan tak keluar ni, dia jamak. Tak boleh. Dia syaratnya mesti dekat masjid. Dan ada syarat-syarat yang digariskan oleh para ulama. Itu kedua, saya ringkaskan. Yang ketiga, iaitulah berkenaan dengan ketika mana sakit. Ketika mana sakit ni, ramai para ulama yang menyebutkan bahawa antaranya Imam Ahmad, Imam Ar-Ruwayuani, Imam Al-Mutawalli, Imam Al-Qaffal, Imam Khatib Syrbini dan ulama-ulama yang lain, Al-Khattabi menyebutkan dibenarkan untuk orang dalam keadaan sakit yang tak bolehlah dia, kalau sakit ni mesti boleh tinggal solat apa semua, maka pada waktu dia jamakkan solat, dibenarkan. Baik, yang 4 ni yang kita bincang ni, iaitu apa dia? Salat ketika mana hajat, keperluan dan darurat. Yang ni disebut oleh para ulama, antaranya juga perbincangan mereka disebut oleh Imam Ibn Qudamah, Imam Ibn Sirin, Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Imam An-Nawawi, Imam Qaffal Syasi dan juga ulama-ulama yang lain membenarkan untuk orang yang ada hajat, keperluan, darurat untuk menjamakkan salat. Okey, so dengan syarat. Siapa yang letakkan syarat ni? Bukan saya, bukan sebarangan orang. Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Sebab saya perhatikan ramai orang bila dia jawab boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya dia tak letak syarat. Sebab para ulama letakkan syarat. Atau Imam Ibn Sirin pun membenarkan dia letakkan syarat. Apa dia? Yang pertama, betul-betul hajat dan darurat. Jadi kalau tengok pada soalan tadi tu, memang keperluan, maksud dia pergi selamatkan ni, ambil masa 7-8 jam. Kalau pergi Zuhur memang balik Maghrib, maka waktu tu dia boleh jamakkan solat. Itu keadaan dia yang dibenarkan. Tak boleh dah ni. Tak boleh dah. Tak boleh nak elak. Kalau elak pun memang kena tinggalkan solat. Maka pada waktu tu dia jamakkan solat. Baik, itu satu. Yang kedua, dia tak dijadikan adat dan kebiasaan. Bila dah sedap tu jamak tu kan, maka kat pusat banjir jamak, kat sana jamak, dekat mana jamak, tak boleh. Itu kata Imam Ibn Hajar. Dan yang ketiga ialah bukan berniat untuk mempermain-mainkan agama. So maksudnya di sini dia bukan bebas macam tu saja. Dia ada dawabit, ada kaedah, ada perkara yang perlu kita perhatikan. Dan ini juga dalilnya daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika mana Abu Az-Zubair bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas dan kemudian dia menjawab Nabi SAW membenarkan untuk menjamakkan salat, iaitulah alla yukhrija ala ummati ahadan ala ummati. Tidak, iaitulah Nabi membenarkan jamak tu supaya dia memudahkan umatnya untuk beribadat kepada Allah. Jadi kalau sebut tentang jamak tak jamak, yes boleh, tapi dengan keadaan yang memang dah tak boleh dielakkan, boleh menjamakkan solat berdasarkan pandangan ulama yang kita sebutkan tadi. Wallahu alam. Jamak je ya, jangan dikasarkan. Nanti pendekkan pula saya. Baik, dan kita nak bagi pujian kepada Jabatan Agama Islam Negeri Ustaz,
kerana membenarkan masjid digunakan sebagai tempat perlindungan bagi mereka yang menghadapi situasi banjir. Ustaz, kita ucapkan tahniah kepada pihak Jabatan Agama Islam kerana membenarkan masjid digunakan sebagai satu tempat untuk perlindungan mereka. Baik Ustaz, ada satu soalan. Bila dah berkumpul ramai-ramai di masjid ni Ustaz, ya, sahabat kita nak tanya ni, Muhammad Faizal, adakah kelonggaran dari segi aurat terutama bagi wanita di musim banjir yang teruk darurat? Ada mangsa banjir ditempatkan di penempatan sementara seperti masjid. Apakah ada adab yang perlu dijaga ketika berada di rumah Allah? Maklumlah macam-macam perangai manusia ni. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, ada dua persoalan, isu aurat dan isu adab-adab di masjid. Pertama, isu aurat ni dalam hadis riwayat daripada Asma binti Abi Bakar, ketika mana Nabi SAW sebutkan kepada beliau tentang bila seorang wanita ini dah sampai pada umur balik, maka tidak boleh untuk dia melainkan dia wa asyara ila yadahi wa wajhi atau kama qala. Kemudian Nabi mengisyaratkan dengan tangannya dan wajahnya. Maksudnya yang boleh nampak hanyalah muka bagi wanita dan juga tangan dia. Dia isu kalau aurat lelaki ni dia tak susah sangat. Isu wanita tu sendiri. Sebab aurat dia tu lebih komplit dan juga daripada sudut agamanya dia lebih mencabar untuk satu orang tu menjaga auratnya. Baik. Jadi daripada hadis ni hasan, maksudnya boleh digunakan sebagai status yang okey, boleh jadikan hujah, riwayat daripada Abu Daud. Persoalannya waktu darurat. Jadi aurat ni macam mana pun dia memang kena jagalah, berdasarkan hadis tadi wajib untuk dipelihara, baik lelaki baik wanita, kedua-duanya sekali. Tapi dalam waktu darurat, contoh nak pergi selamatkan kan, kemudian kita tengok ada orang angkat ibu-ibu ataupun kita kata remaja-remaja dan sebagainya, tolong bantu. Kadang-kadang tu kalau tak pegang tu jadi masalah. Kan contohnya di sana, contohnya kita tengok ada wanita ke apa yang hampir lemas. Jadi takkan nak biar aurat ni. Kan nak pegang nak apa semua. Kita kata daripada waktu darurat itu, maka Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dan juga Imam Qadi Abu Yusuf membenarkan untuk aurat itu sekadarnya dibuka. So kalau sakat tu bersentuhan sikit-sikit tu untuk selamatkan, itu waktu darurat. Memang tak boleh kita nak bincang daripada sudut fik seperti orang biasa. Dia adalah fik waktu darurat. Maka pada waktu tu dibenarkan dan juga diharuskan. Cuma bila sebut tentang pusat pemindahan banjir dan sebagainya, kena jagalah aurat semampu mungkin. Dan aurat dengan non-Muslim bagaimana? Macam mana pula wanita dengan wanita non-Muslim. Dengan yang kawan-kawan kita dan sebagainya. Maka pada waktu tu kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Imam Al-Qalyubi dalam mazhab Syafi'i menyatakan tetap kita kena jaga aurat. Itu pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya kita tak boleh buka aurat kita depan wanita non-Muslim. Sepatutnya begitu. Wanita dengan wanita? Ya, wanita dengan wanita. Maksudnya wanita yang Muslimah, yang Islam dengan yang non-Muslim. Maka kita tak boleh buka aurat di hadapan mereka. Tapi dalam waktu-waktu tertentu disebut oleh Imam Ibn Qudamah dan ulama-ulama yang diharuskan kalau tak dapat dielakkan. Tapi hukum hasannya seboleh mungkin kita menjagalah, khususnya bagi wanita. Baik, itu beberapa isu. Dan kemudian juga daripada sudut aurat kawasan tu, tempat tu memang perlu perhatian. Maksudnya di antara lelaki dengan perempuan, antara mahram dengan bukan mahram, antara yang berkeluarga dengan bukan berkeluarga. Sebab tu penting ada tirai, adalah benda-benda yang boleh menghalang daripada tersingkapnya aurat. Dan yang penting juga sukarelawan di antara lelaki dengan perempuan dan sebagainya juga mesti jagalah, takut mengundang perkara-perkara yang mendatangkan fitnah berkait dengan aurat, berkait dengan berduaan dan sebagainya. Maka itu benda yang sangat perlu diperhatikan. Itu isu pertama. Isu kedua tentang masjid. Alhamdulillah. Masjid. Cantik Ustaz. Cantik, lepas ni kita cerita pasal masjid. Okey, baik Ustaz. Sebab Alhamdulillah ramai yang dapat berteduh di masjid, dan isu tentang masjid kita bincang selepas ini. Para penonton nak tahu apa jawapannya? Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada hari ini kita membincangkan berkaitan dengan isu fiqh, berkaitan dengan fik banjir. Dan Alhamdulillah ada di kalangan mereka ada yang dah pulang ke rumah dan ada yang masih menetap di masjid Ustaz. Namun begitu,
mungkin kita boleh melihat apakah dia adab-adab yang perlu kita jaga ketika mana kita menginap di rumah Allah. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada kesenambungan pada soalan yang sebelum kita berhenti rehat tadi. Baik, bila kita sebut tentang di masjid ni sudah tentu ada adab-adab yang mana telah digariskan oleh Nabi SAW. Yang pertama sekali kita kata adab masuk tu jangan lupalah. Dengan kita kaki kanan, kemudian membaca doa, itu semua sabit daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim berkenaan dengan adab, maksudnya kaki dan juga doa bila mana kita masuk ke masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau waktu tu kita dalam keadaan yang bersih lah, maksudnya lepas kita dah air banjir semua tu, kita mandi apa semua kan, ada bekalan baju ke apa, maka kita jangan lupa solat tahiyatul masjid. Sebagai kita menghormati masjid. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Sulaid Al-Ghatfani dalam riwayat Imam Muslim, hadis sahih, Nabi SAW waktu berkhutbah, Nabi tanya siapa tadi yang tak solat 2 rakaat, Nabi suruh bangun. Maksudnya ceritanya dia satu benda yang sangat digalakkan bila mana kita masuk masjid. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kita menjaga adab-adab dan juga perkara-perkara yang kita tak boleh. Contohnya apa? Nabi tak benarkan meludah. Kan? Meludah sesuka hati, kemudian kotor, kemudian juga kita tak jaga daripada sudut peralatan yang kita gunakan di masjid. Maka semua tu di antara adab dan benda yang diajar oleh agama kita lah. Baik, kemudian juga isu yang besar juga adalah isu non-Muslim menginap di masjid. Sebab kita tengok ada masjid, ada yang membenarkan. Secara umumnya tak ada masalah, sebab di zaman Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari ada seorang dia ni perisik sebenarnya. Bila berisik tu dia cari tengok tu kan, dia pada pihak musuh. Kemudian dia tertangkap. Kan, bila tertangkap tu Nabi buat apa? Nabi dalam riwayat Imam Bukhari tu Nabi ikat dekat tiang masjid. Namanya Thumamah. Jadi Thumamah ni Nabi tangkap, Nabi ikat kat tiang masjid, dan kemudian maksudnya non-Muslim boleh masuk masjid. Kan, jadi di situ kata Imam Khatib Syarbini dan para ulama mazhab Syafi'i juga menyatakan bahawa non-Muslim boleh masuk masjid, tapi kena jagalah dia punya syarat-syarat dia. Jangan masuk kepada ruang solat utama. Adalah dia punya perbincangan itu, tapi kalau dah keadaan darurat tak ada masalah untuk duduk di dalam ruang solat utama. Cuma kita kata di sini ada adab perkara yang kita perlu perhatikan, dan juga ambillah peluang untuk solat. Kan? Ada orang dia nak bagi kita sentap sikit kan, dia bagi kita ni sikit, dia kata itulah lama tak datang masjid. Maka Allah jemput datang masjid, dia kata. Kita kata jangan cakap macam tu kan. Ada orang ni kadang-kadang kita kata benda-benda macam tu tak perlulah kita nak kata dia ni tak pernah datang masjid. Kita bukan tahu, tapi secara umumnya kita kata ambil peluang, dirikan solat, kemudian juga ambil peluang untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin berapa hari ada kat masjid, macam iktikaf pula dah. Jangan lupa juga niat iktikaf kita kat masjid. Mudah-mudahan insya-Allah memberikan pahala kepada kita. Dan sudah tentu masjid ni dia bukan ruang untuk solat tu lebih besar daripada bilik dan sebagainya. Kita kata pada waktu itu ada adab-adab yang kita perlu pelihara, dan jadikan masjid itu insya-Allah tempat kita bermuhasabah, tempat kita beribadah, mendekatkan diri pada Allah, merenung balik apa-apa perkara yang mungkin sebelum ni kita terlepas pandang insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jadi Ustaz, kita baru-baru ni digemparkan dengan satu isu Ustaz, berkaitan dengan ada yang orang masuk ke kedai ambil barang untuk nak makan ni Ustaz, lapor. Jadi Ustaz, kita nak tanya hukum kaitan dengan isu itu. Sahabat kita nak tanya satu soalan daripada Sarah Cik dalam darurat syar'i. Bagaimana makanan ataupun barang yang dimakan dan diambil ketika banjir, adakah perlu menggantikannya dan membayar semula kepada pemiliknya? Dan yang kedua, bagaimana pula jika dalam keadaan banjir kita terjumpa barang-barang yang berharga seperti emas dan sebagainya untuk menguruskannya? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Macam mana tu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah. Ini memang praktikal ni kan, dua-dua soalan ini sangat penting. Yang pertama sekali daripada sudut kita punya pengurusan, ataupun daripada sudut bagaimana kita berurusan dengan manusia sesama manusia. Jadi kita kata secara asalnya kita kena tengok dulu level darurat tu macam mana. Sebab tu Imam Az-Zarkashi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, menggariskan darurat ni maksudnya ialah benda yang kita, kalau kita tak buat, benda tu boleh memberi kesan kepada kehidupan kita. Maksudnya daripada sudut mungkin kehilangan nyawa, mungkin kelaparan yang amat dahsyat dan sebagainya. Itu satu. Kemudian juga disebut oleh Imam As-Sarakhsi dalam kitab beliau Al-Mabsud. Ini juga ulama yang sangat hebat, menyatakan di sana ada garis panduan yang berkait dengan apa yang dipanggil sebagai darurat. Dan cantiknya bila kita berbincang ni disebut oleh Imam Ibn Qudamah dan juga disebut oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau I'lam Muwaqqi'in. Bila satu orang dia dalam keadaan lapar, ni baru pergi pada isu dia, kemudian dia terpaksa ambil barang tu.
untuk menyelamatkan mungkin anak dia, mungkin untuk diri dia sendiri. Maka kata Imam Ibn Qayyim, pada waktu tu pemilik tu dia ada dua khiyar pilihan, daf'an atau thamanan. Sama ada dia tu nak bayar balik ataupun majanan, dia dihalalkan. So Imam Ibn Qayyim dah bincang awal dah dalam kitab beliau Ilam Waqi'in tentang isu yang berlaku pada hari ini. Maksudnya lama dah tu kan. Jadi nak ceritanya bahawa dia terpulang kepada pemilik barang tu. Kalau dia kata dia nak halalkan, dia boleh halalkan. Kalau dia kata kena bayar, maka kita ambil tu sebagai hutang. Maksudnya ingatlah, yang ambil dulu Da'i Aiman ambil biskut ke apa? Saya ambil roti. Kopi kan. Saya mungkin ambil Maggi ke apa kan. Waktu tu kita kena ingat, dan selepas banjir ke apa, kita kena datang dan bayar balik. Kalau dia kata kena bayar balik. Tapi Alhamdulillah kita kat Malaysia ni, Masya Allah, sangat hebat. Ada yang syarikat yang kata percuma kan, ada pula dia punya CEO kata tak apa, saya halalkan. Tapi kena ingat, jangan ambil kesempatan. Sebab ada orang dia tak ambil Maggi, dia ambil oven terus. Oven terus kan. Ada orang dia tak ambil itu, dia ambil bukan barang makanan, dia ambil kesempatan. Samalah juga macam pusat pemindahan banjir tadi tu. Ada yang mengintai, contohnya kan, ada yang ambil kesempatan, maka semua tu benda yang diharamkan. Kalau sekadar untuk dihidup, takkan dia nak makan oven pula kan. Jadi sekadar untuk dihidup, maka waktu tu kalau pemilik maafkan, halalkan, tak ada masalah, halal. Tapi kalau dia kata kena pulangkan balik, maka kewajipan kita, kata Imam Ibn Qayyim, untuk pulangkan semula. Tapi yang ni lagi canggih, Ustaz. Itu dia. Dia ambil emas, Ustaz. Allahu Akbar kan. Yang ni kalau siapa yang dapat ni tiba-tiba jumpa emas terapung ni, Ustaz, nak buat macam mana agaknya? Okey. Emas terapung tu lain macam tu kan. Okey, baik. Bila sebut tentang isu emas apa semua ni, ataupun barang berharga, duit mungkin apa sebagainya, maka di sini dalam riwayat Imam Muslim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis riwayat daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu spesifik macam mana nak menguruskan, dipanggil luqatah. Luqatah ni kata Imam Ibn Qudamah, iaitulah barang yang dijumpai oleh orang lain tapi milik orang lain. Yang dia kehilangan barang tu. Itu dipanggil luqatah. Luqatah ni boleh jadi pelbagai lah, emas, boleh jadi macam-macam lah. Okey, jadi hukum luqatah ni kata Nabi SAW, a'rif, ataupun dipanggil a'rif wika'aha wa asafaha, kemudian arifha as-sanah, atau kama qal. Kata Nabi SAW, kamu kena kenal pasti pembungkus dia dan juga tali yang mengikatnya, dan kemudian kamu iklan selama setahun. Iklan selama setahun. Maksudnya iklan pada barang kemas tu, dan kita kata secara ringkas hukumnya, mazhab Syafi'i disebut oleh Imam Syirazi, disebut oleh Imam Nawawi, menyatakan barang luqatah, barang temuan ni dipegang sebagai hutang. Dipegang sebagai hutang. Maksudnya bila kita iklan apa semua tu, dan kemudian kita dapat barang tu, dapat kepada tuan dia, kita kena pulangkan balik kepada tuan dia. Dan kemudian juga kalau contohnya kita waktu ni kita pula terdesak, dia boleh jadi barang yang kita jumpa tu bukan semestinya emas, mungkin jadi roti, mungkin jadi kelapa hanyut, contohlah kan. Jadi waktu tu macam mana? Baik, dia ada dua keadaan. Para fuqaha mereka bincang, kalau benda tu jenis yang memang kita kata cepat luputlah, tarikh luput, roti apa semua tu, yang tu boleh dimakan, tak ada masalah. Kembali semula kepada tadi, tuannya, kalau tuan kata kena bayar, bayarlah. Kalau kata tak, kira halal. Sebab apa? Dalam hadis riwayat Abu Daud, hadis yang sahih, kata Nabi SAW, illa fahuwa malullah, melainkan dia adalah daripada harta Allah, yu'tihi man yasha, Allah bagi pada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang dapatlah. Jadi daripada sudut tu kita boleh katakan ada hukum di sana. Dan saya showkan juga kepada orang yang jumpa, mungkin boleh wujudkan tabung ataupun apa, pusat bantuan banjir, barang-barang yang dijumpai, lost and found. Kan? Itu satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya dia boleh juga diberikan kepada Jabatan Agama Islam Negeri. Mereka ada pengurusan harta barang temuan, dan kalau kita tak yakin nak uruskan, serah kepada Jabatan Agama Negeri, dan mereka memang ada bahagian menguruskan tentang barang yang dijumpai. Wallahu alam. Tapi kalau kita ikut suasana rakyat Malaysia ni, mereka ni sangat prihatin, Ustaz. Tak adanya ambil barang-barang tu, dan dia akan berikan kepada pihak berkuasa, Ustaz. Dan juga kalau kita memujilah rakyat Malaysia ni yang banyak membantu daripada sudut duit dan sebagainya. Tapi ada satu soalan, Ustaz. Boleh tak sumbangan kita tu, Ustaz, kita nilaikan sebagai kita keluar zakat? Boleh ke, Ustaz? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bila sebut tentang zakat ni, memang ada hadis riwayat daripada Qabisah bin Mukhariq, iaitulah hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika mana Nabi SAW menceritakan tentang orang yang kena haijah, musibah, antaranya termasuk banjir. Maka pada waktu tu dibenarkan untuk dia menerima daripada wang zakat. Dibenarkan. Dan kemudian juga diriwayatkan daripada Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan para ulama, antaranya Imam San'ani dalam kitab beliau Subulus Salam, disebut juga oleh Imam Mulla Ali Qari dalam Mirqatul Mafatih. Maka semua para ulama mengharuskan benda ni, dan dia termasuk juga dalam dipanggil Al-Gharimin.
Al-gharimin ni maksudnya orang yang dibelenggu dengan hutang. Tapi hutang ni kata Imam Mujahid disebutkan oleh Musannaf Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya menyatakan dia boleh jadi 3 keadaan. Pertama, orang yang mana dia rumah dia terbakar. Yang kedua, rumah dia dalam keadaan terkena banjir. Yang ketiga, seorang suami yang tak mampu menafkahkan isterinya, maka dia termasuk dalam belenggu yang dipanggil al-gharimin. Jadi al-gharimin pada waktu tu boleh untuk menerima zakat, tapi kita yang nak bagi tu kena tengok tempat. So jangan bagi ikut dan je, beli beras apa semua, beras dah ada kat kawasan tu, maka jadi membazir. Membazir daripada duit apa? Duit zakat. Maka yang tu kita kena perhatikan betul-betul lah. Jadi nak bagi tu bagi tepat. Contohnya kita kata kalau waktu sekarang ni orang nak bersih rumah, takkan bagi beras kan? Maka waktu tu belilah mop ke ataupun apa. Begitulah juga dengan kita kena menggunakan semaksimum mungkin apa keperluan waktu itu dengan duit zakat. Okey, baik Ustaz. Jadi inilah dia yang perlu kita lihat dalam kita nak mengeluarkan zakat ataupun nak memberi bantuan. Baik Ustaz. Kadang-kadang jenis setengah orang ni dia suka tengok je. Tengok jiran sebelah tu terkapai-kapai kan. Dia kata yang penting aku selamat. Selepas ni kita bicarakan. Boleh Ustaz? Baik, para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, jangan mandi banjir dan pastikan anda semua dalam keadaan yang selamat. Dan dalam keadaan ini pun kita jangan lupa untuk kita terus beribadah kepada Allah SWT agar Allah memudahkan segala urusan kita. Baik, kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baik Ustaz, kita ada satu soalan ni memang cukup menarik lah Ustaz untuk memberikan semangat kepada seluruh rakyat Malaysia. Baik, Rahimah Saud di Facebook bersama dengan kita. Soalannya, ujian Allah dengan banjir ini bukan sepanjang masa, namun kesannya adalah berat. Adakah dikira suatu jihad sekiranya seseorang sukarelawan bersungguh membantu mangsa banjir, dan apakah tahap jihadnya? Terima kasih Ustaz dan Dai. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Rahimah. Pertama sekali, kita sebagai rakyat Malaysia, terutama jiran-jiran tetangga kita dan sebagainya, kita kena perhati, kena tengok kan, yang terbabit dengan musibah dan sebagainya. Bukan kita memandang saja, kita tengok daripada jauh. Tak apalah rumah dia tu masuk lumpur, rumah kita okey, kita buat tak tahu saja. Maka itu bukan satu sikap Muslim yang sangat baik. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 177, 10 ciri orang yang ada kebajikan: orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, dan orang yang bertakwa. Jadi tiga sifat ni dia ada pada 10 orang yang buat. Antaranya apa? Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal masakin ila akhir ayat. Allah menyatakan mereka menginfakkan hartanya kepada kaum kerabat. Kita kadang-kadang kita pergi bantu yang tak tahu dekat mana-mana. Tapi adik-beradik kita buat tak tahu. Tak tanya kan, ahli keluarga kita guru WhatsApp sunyi aja musim-musim banjir ni kan. Masing-masing pandailah ikut sendiri adik-beradik kan. Jangan kita tanya, tengok macam mana keadaan kan, apa dah balik ke belum, air okey ke tak okey, naik ke tak naik. Semua tu adalah satu benda yang sangat penting. Sebab tu dalam Quran Allah sebut tadi surah Baqarah, dzawil qurba, kaum kerabat dulu. Yang tu paling utama. Bukan kita tolong orang kat luar dulu apa semua. Tengok keutamaan. Lepas tu barulah kita ikut dia punya keutamaan itu yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi itu isu bantuan. Isu kita kena peka, isu kita kena tengok pada masyarakat kita, bantulah apa yang mampu. Mungkin harta, mungkin lepas ni pergi cuci rumah, tolong. Mungkin tanya khabar, mungkin juga dengan bantuan kedrat, kudrat kita dan pelbagai. Apa boleh bantu. Mungkin boleh share dekat Facebook, bantuan pun boleh juga, kira pahala semua tu insya-Allah. Dan termasuk juga sukarelawan. Jadi bila sebut sukarelawan ni kita bagi semangat sikit. Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat daripada Saidina Abu Hurairah dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, as-sa'i ila al-armalah wal miskin fahuwa jihadu fi sabilillah. Iaitulah membantu, bersegera pergi membantu, iaitulah ibu-ibu tunggal. Maksudnya daripada sudut bantuan keuangan apa semua, anak-anak dan sebagainya lah. Dan kemudian juga orang-orang miskin. Maka dia adalah satu jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kemudian kata Nabi SAW, apa kelebihannya? Nabi menyatakan, dia itu ialah, dia seperti mana orang yang berqiyamul lail tidak berhenti qiyamul lail. Masya Allah. Sama seperti orang yang mana berpuasa, dia tak buka puasa. Maka itu kelebihan orang yang menolong, membantu orang miskin. Maka para ulama hadis, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Battah dalam syarah berkait dengan hadis ini menyatakan, termasuk juga membantu orang dalam kesusahan, kepayahan, orang yang mana dilanda musibah, maka dia insya-Allah dengan niat yang ikhlas, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibn Battal menyatakan, siapa tak mampu qiyamul lail sepanjang malam, siapa tak mampu puasa je tak pernah berbuka puasa, maka dia pergi tolong orang. Maka tolong orang tadi masa banjir, cuci rumah, apa semua yang dia buat tu, maka pahalanya sama macam berqiyamul lail selamanya, sama macam berpuasa tidak berbuka-buka. Seperti mana disebut juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya konsep jihad ni bukan pergi perang ya. Bantu orang, tolong fakir miskin, tolong orang dilanda musibah dan sebagainya, termasuk satu jihad yang Allah dan Nabi telah sebutkan secara jelas dalam hadis tadi berkait dengan orang miskin, jatuh miskin tiba-tiba, dilanda musibah dan sebagainya. Jadi kita kata ambil semangat ni, tak kira siapa pun, saya, Da'i Aiman dan semua kita, mana boleh bantu pakat bantu. Kan lepas ni nak pergi pasca banjir kan, nak pergi bantu tolong bersih, silakan. Nak bagi bantuan keuangan, sila. Nak bagi kata-kata semangat dekat Facebook, tapi janganlah kata-kata yang ni kadang-kadang tu kata-kata yang semoga negara Malaysia ni sentiasa kena musibah. Ini perkataan orang yang tidak ada iman dan tidak ada perkara yang kita kata common sense lah daripada sudut adat dan juga adab terhadap masyarakat kita di Malaysia. Jadi bantu sekadar mana yang kita mampu. Maksudnya bantu orang susah, pahalanya ibarat solat malam sepanjang malam dan puasa yang tidak berbuka. Ini luar biasa ni Ustaz ya. Sebab saya puji ada seorang sahabat kita di media sosial Ustaz, dia mengoffer Ustaz siapa yang tak ada tempat penginapan boleh tumpang tidur di rumah dia. Dan ada saya tengok di media sosial Ustaz, dia mengatakan bahawa mana-mana rumah yang perlu bantuan untuk mencuci, kami ada grup untuk datang cuci rumah anda. Wow, ini satu orang kata keterampilan yang cukup hebat yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia kepada sahabat-sahabat kita. Baik Ustaz, kita ada soalan yang cukup menarik daripada sahabat kita di Facebook daripada Al-Ali. Sekiranya seorang itu tidak mahu berpindah seperti yang diarahkan oleh pihak berkuasa kerana hendak menjaga harta benda semasa banjir, adakah dikira meletakkan diri dalam kebinasaan dan dilarang dalam Islam? Dalam situasi darurat banjir, siapakah yang perlu diberi keutamaan untuk diselamatkan? Mohon pencerahan, terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Al-Ali. Satu persoalan yang sangat baik. Kadang-kadang timbul kegusaran di kalangan penduduk-penduduk yang terkena masa banjir ni. Sebab kadang-kadang antara sebab mereka bimbang nak tinggal ke tu, takut perompak masuk, juri masuk ambil kesempatan. Itu juga antara benda yang malangnya berlaku juga di setengah-setengah tempat yang ditimpa musibah banjir. Jadi sebab tu mereka stay, mereka tunggu saja. Takut nanti sehingga air naik dan boleh bahaya pula mudarat pada diri mereka. Okey. Jadi daripada sudut hukumnya kita tengok Al-Imam Syatibi dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, disebut tu Syekh Al-Fasi dan ulama-ulama Maqasidus Syariah, mereka membahaskan tentang isu ni, di antara nyawa dengan harta mana lebih utama. Kan sebab kan ada 5 perkara, jaga nyawa, jaga akal, jaga turunan, kemudian jaga agama dan seterusnya, jaga diri, maka mana lebih utama antara harta dengan nyawa? Maka mereka menyatakan nyawa lebih penting daripada harta. Ada yang kata tak, harta lebih penting, kalau tak ada harta macam mana nak jaga nyawa? Jadi benda ni pun ada perbezaan di kalangan para ulama tentang isu ni. Cuma kita kata kalau telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa dengan keadaan banjir, dengan keadaan air akan naik, akan tenggelam dan sebagainya, maka waktu tu kita akurlah dengan apa yang disebut oleh pihak berkuasa. Dia kata dah ada satu hadis Nabi sebut. Dia pun hadis juga kan. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari hadis sahih, kata Nabi SAW, "Wa man qutila duna malihi fahuwa syahid." Siapa yang mana mati dalam menyelamatkan harta dia, maka dia seorang yang mati syahid. Hadis ini sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Tapi hadis itu kita kena faham, kata Imam Ibn Battal dan ulama-ulama hadis bila mensyarahkan hadis riwayat Imam Bukhari itu, bukan maksud kita jaga waktu banjir. Maksudnya bila ada orang nak rompak kita, kita jaga harta kita. Kita bertahan. Maka itulah maksudnya kalau dia meninggal dunia sebab jaga harta, maksudnya syahid. Itu maksud hadis tu. Tapi dia tak kena, tak berapa okey, tak berapa tepatlah untuk kita tampal letak pada isu berkait dengan banjir ni. Keutamaan. Yeah. Maka nyawa lebih utama daripada harta. Dan saya ingatkan, kat luar sana dah banyak takaful. Takaful harta ni banyak, kenderaan ada takaful. Ambil yang banjir tu tuan-tuan, ni ramai terlepas pandang ni, minta maaf saya sebut, yang mana tenggelam kenderaan apa semua tu, lepas ni muhasabah,
Tak kira muhasabah ke muhasabah ke, kan sekali kan. Jadi waktu tu kalau boleh ambil tambah sikit isu berkait dengan takaful waktu bencana. Jadi itu saranan saya, wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz. Jadi bila kita sebut tentang isu banjir ni Ustaz, banyak benda yang kita boleh lihat bagaimana orang membantu di antara kita Ustaz. Dan bila Ustaz sebutkan tentang insurans tadi Ustaz, jadi ini kadang-kadang kita melihatkan ada orang yang terlepas pandang dalam melihatkan tentang isu-isu seperti ini. Baik Ustaz, ada satu soalan yang mana Ustaz sebut tadi, ketika mana kita perlu menyelamatkan nyawa terlebih dahulu. Sehingga kalau kita tengok di media sosial Ustaz, ada di kalangan mereka ni yang terpaksa memaksa pakcik tu, pakcik mehlah kami bawa sampai ditarik, diikat sebagainya. Bukannya nak gaduh Ustaz, tapi kita sayangkan pakcik tu, kita nak selamatkan pakcik tu Ustaz. Mungkin ganjarannya cukup besar. Namun begitu Ustaz, dalam kita nak menyelamatkan orang tu Ustaz, nyawa kita pun terancam. Ada di mana keutamaannya di situ Ustaz? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali, kemahiran tu sangat penting. Maksudnya dia menghadapi situasi banjir. Sebab tu kita tak boleh masuk suka-suka hati tu. Maksudnya kita ni ada pengalaman. Sebab tu yang daripada pantai timur bawa bot semua, mereka pengalaman dah. Kan pengalaman tenggelam apa semua, mereka ada pengalaman dah. Jadi bila datang tu tak ada masalah. Cuma masalah kereta kat bawah tu banyak benda lah, nak kena elak mesin apa semua kan. Jadi waktu tu kita kata secara umumnya dia ada bentuk ni berkait dengan sikap. Pertama sekali, pakcik tu tadi dengan kita. Kadang-kadang kita tak sabar. Kita yang menyelamat ni, kita ni banyak lagi orang lain apa semua. Kalau kita marah pakcik tu gini-gini, kita kata ini juga Allah uji kesabaran lah. Sebab tu kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Allah uji kita nak buat baik. Allah uji kita ni supaya jangan terdedah kepada dosa maksiat. Allah uji ketika mana qada dan qadar. Yang ni kita nak buat baik ni pun diuji oleh Allah. Kesabaran terhadap pakcik tadi, makcik tadi tu. Maka kita kata secara umumnya di antara dua-dua tu, kita yang ada kemahiran, kepandaian ni, maka keutamaan kita menyelamatkan makcik tu. So maksudnya kepakaran tu penting. Maksudnya daripada sudut kemahiran tu penting untuk kita kita kata dalam keadaan situasi yang seperti itu, bagaimana kita nak handle ataupun bagaimana kita nak pelihara, kita nak pastikan supaya benda tu jadi okey, baik, elok, supaya dua-dua boleh selamat insya-Allah. Jadi kita kata daripada sudut keutamaan, yang mahir dia cuba untuk menyelamatkan, yang tidak mahir tadi ataupun yang keadaan sakit tadi, yang keadaan tua tadi, maka itu lebih utama. Tapi dua-dua diancam kan, sudut nyawa dan sebagainya. Kita kata daripada sudut tu mudah-mudahan Allah beri keberkatan, kebaikan bagi orang yang bersusah payah untuk menyelamatkan mangsa-mangsa yang dalam keadaan seperti itu. Wallah. Jadi Ustaz, bila Ustaz sebut pasal mahir tadi Ustaz, kita nak puji kepada barisan Jabatan Pertahanan Awam dan juga abang ATM kita, polis dan juga rela, semua Jabatan Amal dan semua yang membantu dalam membantu masa-masa banjir ini, terutama mereka yang terkandas. Mungkin di kampung dalam sana mereka bawa bot dan selamatkan Ustaz, dan juga ada yang selamatkan binatang Ustaz, kucing dan sebagainya. Ini menjadi satu kewajipan kepada kita Ustaz untuk menyelamatkan nyawa setiap manusia. Baik Ustaz, kita nak raikan soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Siti Nurbayah. Adakah wajar jika di setiap pusat pemindahan sementara bagi mangsa banjir itu dihadiri oleh seorang guru atau ilmuwan agama untuk membimbing mangsa-mangsa banjir dari segi persoalan ibadah ketika di dalam keadaan darurat seperti banjir secara mengejut ini, dan memberi motivasi kepada mangsa-mangsa banjir supaya redha dan kuat dari segi rohani dan jasmani dalam menghadapi ujian banjir daripada Allah SWT. Contohnya seperti ada ahli keluarga yang terkorban dan kehilangan harta benda di dalam kejadian banjir ini. Bukan setakat santapan yang ada di atas meja, tapi santapan rohani pun perlu ada juga Ustaz ya. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tepat sekali. Maksudnya soalan tu terus boleh dijawab. Maksudnya kalau kata perlu, sangat perlu. Kalau kita kata kita ditanyalah ustaz ni bagi pencerahan umum, dan kemudian di sana juga kepentingan kalau ada wakil daripada jabatan agama, sangat penting. Maksudnya wakil jabatan agama ni lebih valid, lebih sah lah. Maksudnya untuk menentukan hukum hakam dan isu-isu yang berkait dengan apa yang berlaku di kawasan banjir. Maksudnya apa yang kita sebut ni sepintas lalu yang kita bincangkan persoalan-persoalan yang ditanyakan, tapi penguatkuasaan ataupun bantuan daripada orang-orang yang memang ada daripada sudut penguatkuasaan, maka waktu tu sangat lebih diutamakan. Kerana apa? Kerana daripada sudut ini kita nak bagi ibadat itu betul. Nak bagi hukum hakam tu betul. Nak bagi yang apa yang berlaku itu diikuti dengan
apa hukum yang sepatutnya. Maka itu antara perkara yang sangat cantik, sangat molek. Jadi cadangan itu sangat bagus. Maka kalau kita dapat gerakkan, dan kita sendiri pun sebenarnya sebagai contoh Dai Aiman ataupun saya, kita boleh turun, kita boleh, kita kata ambil berapa minit sekejap kan, apa persoalan ke contohnya, tak payah bagi tazkirah kan. Kita tanya soalan je terus. Apa soalan-soalan yang nak di ni kan, Ustaz saya ni gini-gini, boleh kita bantu daripada sudut tu kan. Kata daripada sudut motivasi pun cantik. Itu juga antara perkara yang insya-Allah orang yang tengah dalam keadaan rumah tak ada, tinggal tangga je, masya-Allah. Masya-Allah. Kan, yang ni serong, yang ni rumah tak ada, maka kita kata waktu tu sangat baiklah kalau ada orang yang boleh diutuskan ataupun menjadi sebagai orang tengah lah, menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hukum hakam, dengan motivasi dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, bagi mereka yang tidak terkesan dengan banjir, jangan duduk saja, jom kita bantu mereka. Paling tidak kita bawa mop, bawa penyapu, cuci rumah jiran kita. Baik, para penonton, terima kasih atas kesetiaan anda. Kita dah habis di TV3 dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Jangan ke mana-mana, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang setia bersama dengan kita pada hari ini membincangkan topik berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan fiqh banjir. Baik Ustaz, tadi pada awal pertemuan kita dah bincangkan sedikit bagaimanakah cara untuk kita melaksanakan ibadah ketika banjir, iaitu kalau kita tak boleh sujud sampai ke tanah, takut lemas nanti, kita cukup sekadar sujud di atas air begitu Ustaz. Namun persoalannya Ustaz, sebelum nak solat ni nak kena ambil wudu. Air pun dah tak ada Ustaz. Dan masalahnya yang ada air banjir je. Bagaimana cara Ustaz, boleh ke guna air banjir ni Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama kita pergi kepada hadis yang berkaitan. Dalam hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan juga riwayat Ibn Hibban, hadis sahih, iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza balagha al-ma'u kullatain lam yahmil al-khabas. Bila air itu dah lebih pada 2 kolah, maka dia tidak membawa kepada najis. Tidak bawa pada najis maksudnya di sini nak bincangnya air itu asalnya air sungai ataupun air itu air hujan, tapi dia dah bercampur dengan benda-benda yang tak sepatutnya lah. Okey, pertama sekali kita kata isu 2 kolah dah selesai dah. Kan ni bukan cerita, ini bukan 2 kolah, ni cerita 2 kolah 6 dah kan. Okey, jadi itu satu. Yang kedua, dalam hadis riwayat daripada Abu Umamah Al-Bahili, iaitulah riwayat daripada Al-Baihaqi, menyatakan bahawa Nabi SAW menyatakan bahawa innal ma'a la yunajjisu syai'. Air itu tidak dinajiskan oleh sesuatu melainkan illa ghalaba ala rihihi aw ta'mihi aw launihi, melainkan dia bertukar bau, rasa ataupun warna. Tapi hadis ini disebut oleh Imam Nawawi dan juga Imam Syafi'i, hadis ini dhaif, lemah, tapi para ulama telah sepakat menyatakan itu kaedah nak menentukan air itu suci ataupun tidak. Okey, di sini ceritanya kalau kena najis, kalau bercampur, isu dalam fiqh yang disebutkan tentang air wuduk ni ialah air itu asalnya air sungai, asalnya adalah air hujan, tapi telah bercampur dengan tanah, dengan najis, dengan apa dan sebagainya, kita pun tak tahu. Maka pada waktu tu adakah ia dianggap sebagai suci? Maka hukumnya secara umum kata Imam Khatib Syrbini dan para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i menyatakan ia dianggap suci. Ini juga pandangan Syekh Dr. Muhammad Zuhaidi dalam kitab beliau Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, menyatakan suci air yang mana terkena bahan-bahan tadi tu. Tapi kalau ada najis tu elaklah, jangan sengaja pergi wuduk tempat najis tu. Kan maksudnya air yang melalu apa semua tu, maka kita boleh gunakan dan itu dianggap suci selagi mana tidak kita nampak kesan yang jelas ada najis dekat situ. Itu dia punya kaedah untuk kita nak berwuduk. Dan kemudian kita elakkan daripada berkumur-kumur dan juga masuk air dalam hidung. Asalnya sunnah. Dalam hadis riwayat Umran daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berwuduk, antaranya sunnah Nabi dalam riwayat Imam Muslim hadis sahih, iaitulah memasukkan air ke dalam mulut dan hidung. Tapi dalam keadaan banjir, elakkan dulu. Maksudnya sunnah tu kita jangan buat dulu. Sebab bimbang, takut air tu kita masuk mulut, masuk hidung, dia beri pula kesan-kesan yang tak sepatutnya. Jadi ambil sekadar perlu untuk mengesahkan
wuduk kita seperti mana yang Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain atau ila akhir ayat. Baik, Allah menyatakan bila kamu nak solat maka basuh muka dan seterusnya anggota wuduk, maka itu sekadarnya sudah cukup. Adapun perkara sunat yang masukkan air pun semua, kalau boleh kita elakkan dulu, bimbang takut ada bakteria, virus dan sebagainya yang ada pada air banjir tu. Jadi secara umumnya boleh tak guna air banjir? Kita kata berdasarkan hujah-hujah yang kita sebutkan tadi, diharuskan, dibenarkan guna air banjir selagi mana tempat tu memang tidak ada najis yang jelas. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jadi ada satu kisah ni Ustaz. Seorang makcik ni dia sedih sangat Ustaz. Sebab apa? Sebab Quran yang dibaca hari-hari tu Ustaz dah terkena air dan dah jadi kembang Ustaz. Dan ada Quran-Quran yang lain kalau kita lihat di masjid pun yang dimasuki air, Qurannya habis, rosak semuanya Ustaz. Baik, jadi sahabat kita nak bertanya satu soalan berkaitan dengan isu ini bersama dengan Nurul Hidayah. Apakah tanggungjawab kita untuk menyelamatkan kitab Al-Quran dan buku-buku yang mempunyai ayat suci Al-Quran ketika banjir ini? Apakah hukumnya jika Al-Quran dibawa arus dan menyebabkan terpijak atau sebagainya? Adakah kita perlu melupuskan yang telah rosak apabila pulih? Sekian, terima kasih. Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada soalan yang sangat baik. Jadi hukum hakam juga yang berkait dengan pelupusan ataupun isu berkait dengan Al-Quran. Pertama sekali, kalau kita boleh selamatkan tempat tinggi, itu memang keutamaan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dah hanyut banjir apa semua, kita terpijak, tengok Al-Quran yang terpijak tu tak apa, tak sengaja. Tapi kalau terkentut, batal. Terkentut batal. Kan? Tengah solat tu tak sengaja terkentut, itu batal. Itu je yang batal. Yang lain-lain tu tak ada masalah. Kan? Jadi maksudnya terpijak tu tidak menjadi masalah. Okey, cuma isunya ialah bila kita jumpa yang dah kembang, yang dah apa ni, dia ada banyak proses sebenarnya. Ada Quran sekarang ni yang dah moden, dia kalau kena air, dakwat tu hilang. Ada juga jenis Quran yang semacam tu dan dia boleh dihapuskan dengan seperti itu saja. Maksudnya kalau dah dimakan anak-anak ataupun apa, tapi jenis dakwat tu kalau dikenakan air dia boleh hilang, maka itu cara penghapusan dia lah yang daripada sudut dibuktikan secara saintifik, maka dia dibenarkan daripada sudut pandangan sebahagian para ulama. Itu satu. Yang kedua, kalau kita jumpa Quran ataupun apa ni, kita nak lupus macam mana? Kan? Dia ada dua kaedah yang disepakati oleh para ulama, iaitu sebut dalam mazhab Imam Syafi'i, disebut oleh Imam Khatib Syarbini dan ulama-ulama lain. Imam Az-Zarkashi menyatakan Quran itu boleh dibakar. Keringkan, maksudnya ni memang dah tak ada ni, dah rosak teruk ni, tak boleh baca apa semua, dikeringkan kemudian dibakar. Seperti mana dilakukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, mengarahkan para sahabat setelah ditulis Quran, dihimpunkan sebagainya, balance ataupun bekas-bekas yang ditulis tu, Sayyidina Uthman mengarahkan ia untuk dibakar. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Baik, itu cara yang pertama. Cara yang kedua ialah kita tanam. Ini pendapat Imam Ibn Qudamah, Imam Ahmad dan ulama-ulama yang lain membenarkan untuk, dan juga Al-Bahuti dalam kitab beliau Kishaful Qina, membenarkan untuk Quran itu ditanam. Okey, so maksudnya di sini tanam dengan bakar, mana lebih utama? Kita kata tengok kepada keadaan. Tengok pada keadaan. Kalau keadaan itu memerlukan kepada nak kena bakar, maka bakar. Kalau keadaan itu perlu kepada tanam, maka kita tanam. Tapi Majlis Fatwa telah bersidang pada tahun 2002 membincangkan garis panduan bagaimana kalau nak bakar abu tu macam mana, nak dihanyutkan tempatnya di mana. Maka semua tu dah ada garis panduan yang begitu lengkap. Nak tanam pun dekat mana dan sebagainya, ada garis panduan yang begitu lengkap yang telah difatwakan. Jadi kita kata ada dua kaedah lah, sama ada bakar ataupun tanam Quran itu, dan mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita baca dan sebagainya beri kebaikan. Dan yang ialah kadang-kadang kita sayang Quran tu kan. Itulah satu Quran yang kita selalu baca, yang kita pegang, kita semak belik, tiba-tiba terbakar. Sedihlah kan. Tak apa, kita kata mudah-mudahan ada ganjaran pahala dan kita tahu bagaimana cara melupuskannya. Wallahualam. Okey Ustaz. Jadi Ustaz, dalam kita melihatkan isu banjir ni bukan setakat manusia je terkesan Ustaz. Maka haiwan pun turut naik ke atas highway untuk menyelamatkan diri. Ada tengok panda pun ada tengok lembu dan sebagainya, tapir pun ada. Baik Ustaz, jadi perkara-perkara ini kadang-kadang menimbulkan kerisauan kepada kita bila mana ada haiwan-haiwan berbisa yang masuk ke dalam rumah menyebabkan keselamatan. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh respon sikit berkaitan dengan soalan sahabat kita ni daripada Ahmad Daniel. Soalan saya, sekiranya dalam situasi banjir, apakah hukumnya sekiranya kita menyelamatkan binatang yang haram disentuh seperti babi dan anjing? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.
berkenaan dengan menyelamatkan haiwan-haiwan yang haram disentuh ni, dia sebenarnya masyarakat kita ni dia agak fobia sikit. Kan bila disebut dalam mazhab Syafi'i najis mughallazah itu adalah anjing dan juga khinzir. Maka nak sentuh tu dia ni najis ni. Kan, tapi ambil rasuah boleh pula. Tu kan, judi apa semua boleh pula, tapi yang najis ni okey kan, ni takut ni tak boleh ni. Jadi kita kata asalnya kita kena balance lah. Dari sudut hukum ya memang betul, tapi daripada sudut ihsan. Sebab tu Nabi SAW sebutkan bagaimana seorang dalam riwayat Al-Bukhari, seorang baghiyu min baghaya Bani Israel. Seorang apa? Seorang dia ni kerja dia adalah melanggan lelaki, pelacur lah di kalangan Bani Israel, dalam kata yang apa teruk pekerjaannya tu. Tapi satu hari kan dia tengok anjing tu, dan kemudian anjing tu dia dia tawaf ataupun dia pusing telaga untuk nak minum air, haus. Maka dia pun ambil dia punya kasut apa semua tu, bekas tu, dalam riwayat sebut lelaki. Maksudnya dalam istilah kita apa kalau lelaki ni bojan ke apa kan, macam tu lah kan. Itu bosing ke bojan, tak kisahlah apa-apa istilah tu, tapi dia ni kerjanya tak elok lah, maksiat lah. Jadi dia tu ambil air, ambil dengan kasut dia, bagi air, kemudian Allah ampunkan dosa dia. Maksudnya menyelamatkan binatang ni, kita cerita sudut hukum, kalau setakat kita pegang ke apa, lepas tu tak ada masalah, kita sama je lah. Ataupun sertu dalam bahasa kamu dewan dia, sertu saja. Tidak menjadi masalah dengan air tanah dengan apa, dan pula air banjir, lagi senang. Kan dengan tanah dengan apa tu. Maka kita bukan, maksudnya atas haiwan pun Nabi sebut innallaha kataba ihsana ala kulli syai'. Kan maksudnya Allah telah tulis ihsan ni kepada setiap sesuatu. Nak sembelih pun Nabi suruh ihsan, nak bunuh pun Nabi suruh ihsan. Maka pada waktu tu kita kata sama ada anjing ataupun khinzir yang boleh diselamatkan, tak ada masalah untuk kita selamatkan. Tapi lepas tu kita tak ada masalah, kita sertulah. Dan itu dia punya konsep. Sebab kita kesian kepada haiwan. Jangan kucing je. Mentang-mentang dia punya Garfield, kan mentang-mentang dia punya British Shorthair, tu saja yang dia selamatkan. Kan jangan. Kita kata mana-mana haiwan yang mana kita boleh selamatkan, kita selamatkan, dan mudah-mudahan insya-Allah pahalalah kita menyelamatkan haiwan itu. Dan juga isunya ialah kalau haiwan berbisa. Yang tu kita kata Nabi SAW sebut dalam Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dalam Sahih Bukhari, khamsul fawasik. 5 benda yang fawasik. Fawasik ni maksudnya dia berbisa dan dia boleh memberi mudarat pada manusia yang boleh dibunuh. Ni ceritanya ular masuk rumah, apa lagi? Kalau jengking masuk rumah, benda-benda yang berbahaya lah, maka waktu tu kata Imam Asy-Syirazi diharuskan untuk dibunuh. Kan kalau boleh halau lah, tapi dalam banjir macam mana nak halau keluar kan? Dia duduk dalam rumah, maka waktu tu dibenarkan, diharuskan untuk dibunuh. Tapi bunuh tu dengan elok lah. Jangan ditarik pula, dihancur apa semua. Bunuh dengan keadaan ihsan bagi cepat mati, dan itu yang dibenarkan oleh syarak. Jadi kita kata selamat pun satu hal, kita pun terdedah pada bahaya pun satu hal. Dengan haiwan-haiwan buaya atas highway dan sebagainya, maka semua tu kita kena perhatikan elok-elok. Allahu akbar. Dan kita doakan mangsa yang meninggal dunia akibat daripada banjir ini, kita doakan moga mereka ni tergolong daripada orang yang mati syahid, saya. InsyaAllah. Dan kita akan bincangkan selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan topik fiqh berkaitan dengan fiqh banjir. Jadi Ustaz, kita ada sahabat kita nak bertanyakan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Kita bersama dengan Tuan Ismail Mat Isa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan Ustaz. Ya, silakan Tuan. Okey, soalan saya begini tanya. Sumber berat dugaan yang ditanggung oleh masa-masa banjir. Jadi persoalan saya, apakah Allah SWT akan beri ganjaran pahala di sebalik hikmah kepada orang-orang yang redha dan sabar? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang perkara ini? Mungkin orang yang redha ni dapat pahala besar ke? Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Tuan Ismail yang bertanya satu persoalan sangat baik. Ini sebagai motivasi juga kepada masa banjir. Allah sebut dalam surah Zumar ayat 10. Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah menyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah akan mematikan orang-orang yang sabar. Maksudnya bila dia meninggal dunia nanti, tapi dia sabar dengan ujian yang Allah bagi, maka Allah akan bagi ganjaran pahala tanpa hisab. Maksudnya di sini bighairi hisab, tanpa ada batasan.
Masya Kata Imam Qatadah ketika menafsirkan ayat ni, kata beliau iaitulah tidak ada takaran, tidak ada timbangan. Maksudnya dia punya pahala tu tak boleh ditimbang, tak boleh ditakar. Begitu banyaknya orang yang meninggal ataupun orang yang terkena musibah, dia dalam keadaan yang penuh sabar dan redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disebut oleh Imam As-Sudi, satu ulama tafsir yang begitu hebat juga, beliau menyatakan maksud orang yang sabar itu ialah diberi ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut dalam surah dalam riwayat Imam Nabi SAW sebut dalam riwayat Imam Ahmad, hadis yang sahih, menyatakan bahawa iaitulah ma yazalul bala, iaitulah berterusanlah bala bencana itu tertimpa kepada orang beriman di kalangan lelaki dan wanita hatta yaqallah, sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'alaiha khati'ah ataupun wa ma 'alaihi khati'ah, dia tidak bertemu Allah melainkan kosong, tak ada dosa. Masya Allah. Masya Allah. Maksudnya orang yang dan disebut dalam hadis tu jelas, maksudnya pada anak-anak dia, pada harta dia ditimpa musibah, kan rumah apa semua hilang dan sebagainya, banjir, kemudian rosak sana sini, maka Allah kata orang yang diuji ni dia sabar dengan bala Allah ni, maka dia bertemu dengan Allah tanpa ada dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ganjaran syurga, ganjaran pahala. Dan sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, orang yang mana sabar ditimpa musibah, pertama Allah nak bagi kebaikan kepada dia, yang banyak kebaikan kepada dia. Satu. Yang kedua, Allah nak bagi rahmat kepada dia. Betul. Yang ketiga, Allah nak menghapuskan dosa-dosa ataupun benda-benda yang perkara yang kita kadang-kadang tak nampak. Kita tak nampak dosa-dosa ni kadang-kadang, kan, benda yang kita lakukan itu, tapi sebenarnya dia dosa. Maka Allah nak hapuskan benda-benda yang seperti itu. Maka kita kata sangat banyak ganjaran orang yang sabar, yang redha terhadap apa yang berlaku pada hari ini. Mudah-mudahan ganjaran syurga. Dan kita kena ingat juga doa yang diajar oleh Ummu Salamah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma arjuna fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma arjuna ataupun Allahumma arjuni fi musibati wa akhlif khairan minha. Amin. Wa akhlif li khairan minha. Maksudnya, ya Allah, berikanlah ganjaran pahala di atas musibah ini dan kita minta gantikanlah yang lebih baik. Kita nak juga tu. Rumah tak ada ni, nak kena ada rumah juga. Mungkin lebih baik, insya-Allah. Maka kita kata minta dua-dua. Sebab Islam ni dia bukan reda semata-mata, tapi minta juga dengan Allah, Allah gantikan lebih baik, Allah mudahkan pula rumah baru, contohnya baiki apa tempat yang rosak tu baru dan sebagainya. Maka dua perkara tu juga kita minta pada Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan, ganjaran yang banyak, begitu luas pahala kepada orang-orang yang mana ditimpa musibah dan kita semua. Jadi kita pun kena bantu, kena tengok. Itu juga musibah juga pada kita kalau kita tak tengok, kita tak bantu. Maka kita ambil peranan sebagai rakan, saudara dan sebagainya untuk kita sama bantu. Wallahualam. Maknanya bila kita dilanda dengan ujian, sebenarnya ini salah satu tanda Allah nak jemput kita jadi penghuni syurga. Betul Ustaz? InsyaAllah. Baik, tapi benda yang paling berat adalah Ustaz, kematian orang yang tersayang, iaitu ibu ayah, suami, isteri, anak-anak saya. Namun Ustaz, ada satu soalan daripada sahabat kita tentang perkara ini Ustaz, daripada Jura, yang mana nak bertanyakan satu soalan, bagaimanakah cara pengurusan jenazah ketika banjir ni Ustaz? Dan bagaimana keadaannya bila mana seorang ini meninggal dalam keadaan banjir, adakah ianya dinilai sebagai mati syahid Ustaz? Masya Allah, saya jawab dulu soalan da'i itu. Dalam hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dan riwayat daripada Jabir bin Abdullah dalam riwayat Abu Daud, semua hadis ini sahih, iaitulah al-ghariq ataupun al-ghariqa. Itu orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam, lemas, dikira sebagai mati syahid. Masya-Allah. Kata Imam Hafiz Ibn Hajar, syahid di sini ialah syahid pahala akhirat. Kalau nak dapat syahid pahala dunia dan juga akhirat, yang itu orang mati syahid yang berperang je. Tapi kalau keadaan orang yang tenggelam, maka dia dapat pahala mati syahid akhirat. Mudah-mudahan insya-Allah yang mana dalam keadaan yang ditimpa musibah dan akhirnya meninggal dunia, kita doakan kebaikan kepada mereka, mendapat pahala syahid dekat akhirat insya-Allah. Dan balik pada soalan tadi tentang pengurusan jenazah ni, secara umumnya ada 4. Pertama iaitulah memandikan, kafankan jenazah, dan kemudian salat jenazah, dan kemudian menguburkan jenazah. Itu semua sabit daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih bagaimana pengurusannya. Cuma kita kata waktu banjir ni dia ada macam-macam keadaan. Ada air banjir tu sini, boleh tak mandi jenazah? Jawapannya boleh. Kalau tak ada, boleh tayamum? Kita kata boleh tayamum. Kalau ada tempat yang boleh bertayamum. Sebab sekarang ni terputus bekalan elektrik, terputus bekalan air, macam-macam pula yang berlaku. Itu satu. Yang kedua, kain kafan. Kalau tak ada waktu tu kain putih, maka boleh guna apa-apa kain saja. Tu dalam keadaan tu. Boleh, tak ada masalah. Itu seperti mana dalam mazhab Syafi'i, Imam Syirazi dan ulama-ulama menyatakan yang paling afdal kain putih. Kain lain tu makruh, melainkan dalam keadaan darurat. Jadi keadaan darurat tak ada kain tu maka dibenarkan. Dan juga pengebumian itu boleh tak ditangguh.
Contoh nak bawa keluar mayat tu kan mungkin dah ambil masa 2-3 hari. Maka nak bawa keluar tu dengan helak ataupun dengan bot mungkin ambil masa. Maka waktu tu darurat. Sebenarnya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, asri'u bi jinazah. Nabi suruh cepatkan pengumian jenazah ni. Tapi dalam riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW meninggal pada hari Isnin. Nabi dikebumikan pada malam Rabu, bunyi cangkul, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi menunjukkan di situ ada drag, ada waktu tu dia macam tak segeralah. Maka kita kata dalam keadaan waktu darurat, dan Nabi pun ada waktu darurat waktu tu. Pemerintahan dan sebagainya perlu kepada banyak dia punya politik dan seterusnya. Begitulah juga keadaan sekarang, maka boleh ditangguhkan sedikit tapi jangan sampai terlalu lewatlah. Sebab pengebumian ni dia kena tempat yang dibenarkan oleh pihak berkuasa. Dia tak boleh belakang rumah. Dia tak boleh dekat ni, tak boleh. Dia kena tempat yang dibenarkan oleh pihak berkuasa. Maka waktu tu ada ruang dibenarkan, maka pengurusan itu boleh dipercepatkan. Kalau boleh, kalau tak mampu, masa lewat sikit tu tidak dikira sebagai berdosa. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan juga urusan membawa keluar jenazah. Hari ni kita tengok dah berapa orang dah yang dah meninggal atas sebab banjir ni. Moga Allah beri ganjaran mati syahid dan pemudahkan urusan mayat-mayat ni untuk dibawa keluar dan ditemui insya-Allah. Kalau di kampung tu Ustaz, tempat perkuburan tu dipenuhi dengan banjir, kita tanam di tempat lain masih boleh lagi Ustaz? Masih boleh, tak ada masalah. Dengan keizinan pihak berkuasa. Dengan keizinan pihak. Baik Ustaz, jadi kita tak ada daya dan tiada kekuatan, melainkan yang ada sekarang ini hanya mengangkat tangan dan berdoa Ustaz. Jadi sahabat kita minta daripada Qurratu Hafiz, bolehkah Ustaz kongsikan doa bagi mengangkat musibah banjir, air disurutkan dan hujan berhenti. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih. Ramai yang share tentang surah Hud ayat 44. Yang mana Allah perintahkan kepada bumi untuk sedut air dan langit supaya berhenti hujan. Sebenarnya doa ini dia Allah perintahkan. Allah perintahkan kepada langit bumi. Kita perintahkan langit dan bumi. Jadi tak kena doa tu. Kalau kita baca memang maknanya betul, tapi daripada sudut asalnya kita kena doa macam ni. Ya Allah, perintahkanlah, ataupun kita kata ya Allah, mintalah supaya bumi sedut air tu dan kemudian keringkan ataupun jangan turunkan hujan. Yang tu tepat. Maksud kita ada tambahan, ya Allah perintahkanlah ataupun mintalah kepada bumi. Itu baru tepat. Kalau kita doa, ya Allah mintalah bumi, ataupun kita kata wahai bumi telanlah air. Itu sebenarnya arahan Allah kepada bumi. Jadi tak apa tepat keadaan berdoa. Tapi ada doa-doa yang Nabi ajar kepada kita dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pertama, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah turunkan hujan yang memberikan manfaat. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, maksud memberikan manfaat ni ialah menolak mudarat dan juga perkara-perkara yang boleh mendatangkan musibah kepada kita. Itu satu doa. Kemudian yang kedua, Nabi ajar pada kita satu doa. Ini sebenarnya doa ni sikit panjang, tapi kita ringkaskan paling kurang tuan-tuan membaca Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami. Di bukit, di gunung gandang, di tempat-tempat pokok-pokok, jangan terkena kepada kami. Kan ini juga antara doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Tuan-tuan boleh tengok, boleh baca sama-sama, dan mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan keberkatan dalam kita berdoa. Dan di samping tu, doakan juga kepada sahabat-sahabat kita dipermudahkan urusan masa-masa banjir dan juga sukarelawan. Itu penting juga. Maksudnya kita bagi semangat dengan kita doa. Kerana doa bizahril ghaib ni dalam riwayat Imam Muslim adalah doa mustajab. Kita doakan supaya dipermudahkan, boleh berurusan cepat dan sebagainya kepada sukarelawan dan juga kepada masa-masa banjir kita. Jadi doa ni antara benda sangat penting. Itu salah satu bantuan yang kita boleh hantar melalui hati kita, keredaan kita, keikhlasan kita kepada masa-masa banjir dan sukarelawan kita, insya-Allah. Baik Ustaz, saya ada terdengar sebuah hadis ni Ustaz, dia menyebutkan barang siapa yang melepaskan kesusahan seseorang, maka Allah akan melepaskan kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di hari akhirat kelak Ustaz. Dan barang siapa yang memenuhi hajat seseorang, Allah akan memenuhi hajatnya. Mungkin sebagai pengakhiran pada hari ini Ustaz, mungkin Ustaz boleh menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, jom sama-sama kita berganding bahu untuk membantu sahabat-sahabat kita yang terkesan dengan banjir ni Ustaz. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama tadi kita sebut hadis riwayat Bukhari tu, pahalanya sangat besar. Ganjaran seperti mana qiyamul lail, puasa yang tidak pernah berbuka dan sebagainya. Yang kedua, hadis sahih riwayat Imam Muslim dan juga Imam Tirmizi yang dibacakan oleh dai tadi berkenaan dengan Allah
sentiasa membantu manusia dekat hari akhirat, kemudian juga siapa yang bantu saudaranya Allah akan bantu dia. Maka dengan ini seruan kepada kita semua supaya kita bantulah sekadar mana kita mampu. Apa saja kita kata sumbangan, apa kita kata sebagai sukarelawan, apa saja kita kata sebagai nak share berkaitan dengan bagaimana nak menderma. Derma ni pun ada tempat-tempat dia dan ada yang dipercayai. Ada juga yang ambil kesempatan. Itu perlu berhati-hati. Maka kita seru semua kita apa daya yang kita boleh bantu, kita bantu. Kalau kata contohnya dengan ucapan yang baik, kita buat ucapan yang baik. Kan duit tak berapa nak ada, nak bantu. Kalau kata contohnya dengan menasihatkan supaya orang apa? Orang yang dalam keadaan mangsa dan sebagainya supaya sentiasa bersabar dan silakan, tak ada masalah. Tapi jangan sebab mulut kita kadang-kadang kita condemn orang tu, bantuan lambat sampai lah, apalah ni, kenapa hujan? Marah hujan, marah angin antara benda yang agama kita larang. Ramai orang buat macam tu. Kenapa hujan, kenapa angin ni? Maka kita membantu antara satu sama lain. Mudah-mudahan dengan bantuan itu kita dihimpunkan di syurga kelebihannya dan terutama tadi kita kata pahala yang besar dan juga kita kata termasuk dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, kita nak minta Ustaz untuk mengimamkan doa kita sebagai doa penutup kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Minta maaf ada salah dan silap. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua dan mudah-mudahan Allah beri kebaikan insya-Allah. Jadi kita doa, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan tentang topik kita pada hari ini iaitu fik banjir. Baik para penonton, esok temu janji kita dalam topik sirah iaitu kisah 25 Rasul Nabi Ishaq alaihissalam bersama dengan sahabat saya moderator Da'i Hadari dan juga panel Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Para penonton, mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Saya Dai Aiman, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.